Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Negara boleh pinjam IMF apabila bankrupt. Rafizi Ramli berkata negara tidak boleh pergi kepada tabung kewangan antarabangsa IMF selagi mampu membayar hutang. Petaling Jaya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menempelak pihak pembangkang berhubung pernyataan mengaitkan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan ketika ini dengan pinjaman tabung kewangan antarabangsa IMF. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR berkata tidak timbul soal pinjaman IMF kerana hanya negara berada di ambang muflis akan mendapatkan bantuan kewangan sedemikian. Kamu tidak boleh pergi kepada IMF kalau kamu boleh bayar hutang. Ada Malaysia nak bankrupt sekarang, ada kita tak boleh bayar hutang. Tak timbul soal IMF. Kalaupun ada orang gila nak pinjam IMF, IMF akan kata, kamu gila. Kamu tak boleh pinjam daripada kami, IMF, kerana kamu masih lagi ada duit. Negara yang pergi kepada IMF hanyalah negara yang sudah nak bankrupt. Baru boleh pergi kepada IMF, katanya ketika berucap pada ceramah perpaduan sempena PRK Dun Sungai Bakap di Taman Tasik Indah, Simpang 4, Nibong Tebal malam tadi. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada pernyataan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin dalam satu kempen ceramah Mega PN di Sungai Bakap pada Jumaat lalu yang bertanyakan sama ada pelaksanaan penyasaran subsidi diesel itu mempunyai kaitan dengan pinjaman IMF. PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan Johari Arifin dan calon PN Abidin Ismail yang diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Golongan B40 makin terhimpit di bawah kerajaan Madani. Kota Baru. Kenaikan mendadak harga diesel di Malaysia di bawah kepimpinan kerajaan Madani telah menyebabkan rakyat terutamanya golongan B40 semakin terhimpit dengan peningkatan kos sara hidup. Ketua Wanita Gerakan Kelantan, Koh Fai Chow berkata kenaikan harga diesel memberi kesan berantai terhadap barangan keperluan harian. Menurutnya, langkah itu memperlihatkan kerajaan Madani bukan mengutamakan kebajikan rakyat, sebaliknya menambah lagi tekanan hidup penduduk miskin. Kenyataan pemimpin kerajaan Madani tiada kenaikan harga barangan tidak berpijak di bumi nyata kerana ia bertentangan dengan apa yang berlaku di bawah, katanya ketika ditemui Harakah Daily di sini. Terdahulu, pada 10 Jun lepas, kerajaan mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak RM1.20 sen seliter daripada harga asal RM2.15 Malaysia seliter. Hukum kerajaan pada PRK Sungai Bakap Nenggiri. Sehubungan itu, Fai Chow menyatakan bahawa pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap dan Dun Nenggiri boleh menghukum
kerajaan Madani di kertas undi. Gunalah kesempatan PRK bagi menggambarkan referendum rakyat menolak kerajaan Madani yang cakap tidak serupa bikin, katanya. PRK Sungai Bakap akan diadakan pada 6 Julai ini berikutan kematian penyandangnya, dan Perikatan Nasional menampilkan Abidin Ismail bagi mempertahankan DUN terbabit, dan beliau dicabar oleh PKR yang mewakili PH Dr. Johari Arifin. Sementara itu, PRK DUN Nenggiri pula akan diadakan tidak lama lagi berikutan kekosongan luar jangka diumumkan Speaker DUN Kelantan, Dato' Muhammad Amar Abdullah pada Rabu lepas. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perhimpunan Rakyat Lawan Anwar di luar kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya petang semalam berakhir dengan aman. Kira-kira 200 penunjuk perasaan berkumpul sekitar jam 4 petang meminta Anwar Ibrahim berundur. Mereka turut melaungkan "Undur Anwar undur" dengan ada yang mengejek Perdana Menteri karena gagal menurunkan harga minyak selepas mengambil alih Putrajaya tahun lalu. Polis dari Balai Polis Daerah Putrajaya serta dari kontingen Kuala Lumpur hadir mengawal orang ramai. Berikut merupakan gambar-gambar semasa demonstrasi berlaku yang telah diambil oleh wartawan The Malaysian Insight Najwa Zulkifli. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sepertinya akhir-akhir ini berita pasal Wan Saiful ini macam tidak henti-henti timbul. Macam ada saja isunya. Nah, kali ini isunya lagi pula ada transaksi kemasukan Rp78.800 Malaysia dari Wan Saiful dan Associates menurut kepada saksi. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah Rp78.800 daripada Wan Saiful dan Associates Sendirian Berhad ke akaun sebuah syarikat automobil 2 tahun lepas. Pengurus Perkhidmatan Perbankan Lo Mong Tuan 44 yang berkhidmat di Public Bank Berhad Jalan Sultan Sulaiman turut mengesahkan transaksi kemasukan wang berkenaan ke dalam akaun Public Bank atas nama Tagami
Auto Enterprise Sendirian Berhad dibuat melalui pindahan uang pada 12 Agustus 2022. Lo yang sebelum ini bertugas di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Chua berkata akaun itu telah dibuka atas nama Tagami atau Enterprise di Cawangan Bank Sungai Chua pada 7 Januari 2008. Berdasarkan spesimen tanda tangan bagi akaun ini, terdapat 2 penanda tangan yang diberikan untuk akaun ini, yaitu Yet Kam Loi dan Thin Po Sin. Dan akaun ini hanya memerlukan 1 daripada 2 penanda tangan, katanya ketika membacakan pernyataan saksi pada perbicaraan kes bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan membabitkan 18 pertuduhan pengubahan uang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubungan projek Jana Wibawa. Sebelum ini, Wan Saiful sebagai pengarah syarikat WA Advisory Group Sendirian Berhad didakwa memindahkan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah Rp78.800 daripada akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat itu ke akaun Public Bank Berhad milik syarikat Tagami Auto Enterprise Sendirian Berhad sebagai bayaran bagi pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger. Sementara itu, di soal Peguam Cik Tan Jatwani yang mewakili Wan Saiful sama ada saksi tahu transaksi bertarikh 12 Ogos 2022 dirujuk sebagai transaksi yang mencurigakan. Lo menjawab, saya tidak tahu. Kepada soalan timbalan pendakwa raya TPR Rashidah Murni Azmi sama ada sehingga ke hari ini saksi tidak mengetahui transaksi pada 12 Ogos telah dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan, Lo berkata, pada masa itu saya tidak tahu sama ada transaksi itu adalah mencurigakan sehingga saya menerima email daripada pejabat atasan yang menyatakan dokumen berhubung transaksi tersebut perlu diberikan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selepas pegawai penyiasat temu bual saya, baru saya tahu. Terdahulu, saksi pendakwaan ke-8 Muhammad Norazman Muhammad Saleh memberitahu mahkamah bahwa uang berjumlah Rp36.550 Malaysia dipindahkan daripada WSA Advisory Group ke akaun Bank Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara. Muhammad Norazman, 44, yang merupakan penolong pengurus bank di Bank Rakyat Cawangan Seberang Jaya, Pulau Pinang berkata uang tersebut dipindahkan secara dalam talian pada 10 Oktober 2022. Merujuk kepada penyata akaun Bank Rakyat atas nama Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara, terdapat transaksi kredit kemasukan ke dalam akaun ini melalui pindaan duit now berjumlah Rm36.550 pada 10 Oktober 2022, kata saksi itu. Wan Saiful juga berdepan 1 pertuduhan memindahkan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah Rp36.550 dari akaun CIMB Bank milik syarikat WSA Advisory Group ke akaun Bank Rakyat milik Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara. Kepada soalan Peguam Amir Hamzah Arsyad, Muhammad Norazman bersetuju bahwa beliau tidak ditanya oleh pegawai penyiasat SPRM sama ada terdapat transaksi mencurigakan bagi akaun Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Serai Perai Utara. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan semula oleh TPR Rashidah, saksi menjelaskan bahwa transaksi uang berjumlah Rp36.550 dilakukan pada tahun 2022 dan penolong pengurus bank ketika itu adalah individu lain. Pada masa itu, penolong pengurus bank adalah Encik Roslan dan beliau merupakan individu yang akan membuat laporan jika ada transaksi mencurigakan. Saya tidak pasti untuk transaksi ini telah dilaporkan atau tidak, kata Muhammad Norazman. Wan Saiful, 47, didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu
Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan proyek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 237 juta ringgit Malaysia. Beliau juga didakwa menerima wang tunai 6.962.694.54 sen melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis Sendirian Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Ahli Parlimen Tasik Gelugor itu didakwa melakukan kedua-dua kesalahan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan penggubahan uang haram membabitkan Rm5,59 juta dengan memindahkan dan menggunakan uang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan uang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Karangkraf Sendirian Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tunku di sini antara 12 Ogos dan 13 November 2022 mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Perbicaraan di hadapan Hakim Rozina Ayub bersambung 10 Julai.